Terima kasih atas jawapan bernas yang telah diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Boleh Ustaz Razali kongsikan bersama warga sekolah apakah maksud Ramadan bagi Ustaz dan apakah matlamat Ustaz pada tahun ini? Terima kasih atas soalan yang ditanyakan kepada saya. Apakah maksud Ramadan? Ramadan, kalau kita tengok dalam urutan bulan Islam, bermula daripada Muharram, Ramadan adalah bulan yang ke-9. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Okey? Betul ke bulan ke-9? Betul ya? Betul kan? Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9 ikut urutan Islam. Ramadan kalau kita tengok pada pengertian makna pada bahasa, Ramadan itu maksudnya panas. Oh, patutlah kita puasa lah ni, kita rasa panas no. Kebetulan, itu adalah kebetulan environmental. Sikit lagi kita akan puasa bulan 12, insya-Allah sejuk. Nah, kalau tahun lepas saya ingat kita berpuasa pada penghujung bulan April. 23 April 2020 kalau tak silap saya. Tapi hari ini masa telah berganjak, kita mula berpuasa pada 13 hari bulan April. Lebih kurang 9 hari awal daripada tahun lepas. Pasal apa dia jadi lagu tu? Sebab dalam bulan Islam, jumlah hari dalam setiap bulan hanya 29 ataupun 30 sahaja. Kebanyakannya adalah 29. Jadi tahun ni kita awal lebih kurang 9 hari berbanding tahun lepas 2020. Dan insya-Allah 2022 nanti kita akan awal lagi puasa. Mungkin dalam penghujung bulan awal bulan 4, 2 atau 3 hari bulan 4. Kemungkinanlah kalau berdasarkan kepada tempoh jarak masa tu. Dan saya bukan ahli falak, insya-Allah kita tunggu pengumuman. Tapi kalau mengikut perkiraan tu lebih kurang awal bulan 4 insya-Allah kita puasa tahun depan. Itu pun kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sempat kita menyambut Ramadan akan datang, insya-Allah sama-sama kita doakan. Jadi soalan tadi dia tanya, apakah maksud Ramadan dan apakah matlamat saya bagi Ramadan tahun ini? Saya mengambil maksud Ramadan adalah seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Ramadan yang dimaksudkan. Kalau tanya saya lah, Ramadan itu membawa maksud setiap hamba Allah yang agamanya adalah Islam, tanpa mengira batasan sempadan geografi, negara, bahasa, warna kulit, percakapan dan sebagainya, memang kita berbeza dari seluruh pelosok dunia. Cuma kita sama dari satu benda sahaja, iaitulah dari sudut kesamaan akidah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atas dasar kesamaan itulah, bila datangnya Ramadan, tanpa mengira warna kulit dan sebagainya, tanpa mengira faktor geografi dan sebagainya, kita berada dalam satu madrasah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadat puasa. Nah, Ramadan khususnya adalah semua umat manusia yang beragama Islam melaksanakan ibadat puasa. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat seruan puasa, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Dia tak kata ya ayyuhan nas. Sebab nas itu adalah manusia umum. Bila disebut nas, dia membawa manusia umum. Sedangkan kita tahu bahawa manusia di seluruh dunia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang asi dan sebagainya. Jadi dalam seruan melaksanakan ibadat puasa, Allah Subhanahu Wa Taala terus menyeru kita dengan kata dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. So di situ dia telah meletakkan satu had. Yang tak beriman tidak diseru. Yang fasik tidak diseru, yang kafir tidak diseru dalam melaksanakan ibadat puasa. Hanya yang beriman sahaja yang diseru melaksanakan ibadat puasa. Sebab tu dalam ayat tadi kita tengok dia kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, diwajibkan kepada kita melaksanakan ibadat puasa wajib. Nah, puasa ni ada banyak kategori, ada puasa wajib, ada puasa sunat dan sebagainya. Nah, kalau nak bincangnya tu mungkin lain kali kita bincang. Nah, sebab banyak benda yang harus dibahaskan di situ. Cuma kita bincang di sini dalam konteks puasa Ramadan. Nah, adakah kita sekarang ni yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Tak. Dijelaskan di dalam ayat tadi di hujungnya tu dia kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi dahulu sebelum kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga melaksanakan ibadat puasa. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Apa matlamat dia? Di hujung ayat tu telah digariskan matlamat puasa la'allakum tattaqun. Konsep takwa itu menjadi asas kepada pelaksanaan ibadat puasa. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berpuasa supaya di hujung puasa kita, ending puasa kita, kita dapat menyempurnakan puasa kita dengan sempurna dan kita mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam arti kata kita takut dalam melakukan perkara-perkara dosa kepada Allah dan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kaitkan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi yang saya bacakan. Nabi kata Ramadan ini ada 3 fasa. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah keampunan dan yang ketiga adalah pelepasan daripada api neraka. Jadi kalau kata
kata kita ni mendapat darjat ataupun tahap takwa yang tinggi di sisi Allah, maka selayaknya lah kita mendapat apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis tadi, aitkum minan nar, pelepasan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, hasil daripada kita melaksanakan ibadat puasa kita dengan penuh istiqamah dalam menyempurnakan puasa tersebut yang kita laksanakan sekarang ini dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan juga pada saya membawa maksud bulan pengampunan. Didasarkan kepada hadis yang saya bacakan sebentar tadi, juga di bulan yang mana diturunkan di dalam bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, diturunkan Quran padanya. Yang mana kita akan sambut pada 17 Ramadan nanti. Nah, nuzul Quran dan sebagainya. Nah, nuzul Quran berlaku pada dalam bulan Ramadan. Itulah antara Ramadan, bila kita membicarakan tentang Ramadan, itulah antara pengisian-pengisian Ramadan. Dan dalam Quran juga sebut bahawa di dalam bulan Ramadan ini terdapatnya satu malam yang cukup besar Allah Ta'ala ganjarkan kepada umat Islam yang melaksanakan ibadat puasa dengan cara yang sempurna. Apa yang dimaksudkan itu ialah malam Lailatul Qadar, yang tidak ada pada malam bulan-bulan yang lain. Bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar hanya ada dalam bulan Ramadan sahaja. Itu pun hanya satu malam sahaja, bukannya 30 malam sepanjang Ramadan. Lailatul Qadar itu disebut di dalam Al-Quran dengan satu surah yang khusus dinamakan surah Al-Qadar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dia kata inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Syahidnya di situ, yang pentingnya di situ, rumusannya di situ adalah malam Lailatul Qadar, satu malam yang Allah Ta'ala ganjarkan pahala kepada kita melebihi 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah, kalau kita ambil kalkulator, kita tekan-tekan, kita bagi dengan jumlah tahun, dia akan keluar dalam lebih kurang 80 tahun lebih kalau tak silap saya. Maknanya seusia hidup normal pada seseorang individu Muslim, dengan hanya kita melaksanakan ibadat pada satu malam dengan penuh ketakwaan, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita layak mendapat ganjaran tersebut yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Itu pandangan Ramadan pada saya. Dan soalan juga tadi ditanyakan kepada saya, apakah matlamat Ustaz pada Ramadan tahun ini? Matlamat saya senang saja. Matlamatnya ialah melaksanakan ibadat dengan sebaik mungkin. Tak kiralah Ramadan kah, apa pun juga bulannya. Pasal apa? Sebab merujuk kepada ciptaan kita sebagai manusia, tak lain tak bukan hanyalah sebagai hamba kepada pencipta, yaknilah Allah Subhanahu wa taala, yang tadi telah saya bacakan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita cuba melaksanakan matlamat kita Ramadan tahun ini. Kita mengharapkan Ramadan 2021 1442 Hijrah, kita dapat menyempurnakan satu tuntutan yang wajib kepada setiap individu Muslim. Kitalah secara khususnya kita dapat menyempurnakan ibadat puasa dengan sebaik mungkin, dan kita mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu diberi ganjaran oleh Allah secara yang setimpal. Dan kita kena ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dia kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ingat Allah Taala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menzalimi hambanya. Maknanya kalau kita buat baik, tetap ganjaran kebaikan itu kita dapat walaupun hanya sebesar zarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita buat ganjaran, kita buat kebaikan walaupun kecil, tetap dibalas kebaikan, dan kita buat keburukan atau kejahatan walaupun sikit ataupun kecil, tetap juga kita dibalas dengan keburukan. Itu yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Dan kita seringkali mengadu domba kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita mengangkat tangan merafakkan doa kepada Allah. Selalu kita sering menyebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doa kita mengadu kepada Allah bahawa kita telah menganiayai diri kita sendiri. Maknanya kita kena ingat, apa yang kita buat itu, kitalah yang akan menerima kesannya, diri kitalah yang akan menerima kesannya. Sebab itu kita sebagai individu Muslim, kita ada hak kepada diri kita, kita ada hak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan menganiayai hamba-hambanya. Jadi matlamat saya dan matlamat kita semua, insya-Allah Ramadan tahun ini kita dapat menyempurnakan ibadat puasa kita dengan cara yang terbaik, atau dalam erti kata yang lain, dengan sebaik mungkin. Pasal apa? Sebab Ramadan 1443 atau Ramadan 2022 belum tentu lagi kita akan dapat menemuinya. Dan sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita menyempurnakan ibadat sepanjang masa kita digunakan kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, supaya kita dapat melaksanakan ibadat kita dengan lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Kita nak yang terbaik daripada yang baik. Maksudnya bukan kata yang kita buat tu tak baik. So tahun ni kita cuba buat yang terbaik
Dan insya-Allah tahun-tahun yang akan datang kita memperbaiki, mengislahkan amal ibadat kita ke arah yang terlebih baik. Itulah matlamat saya, dan saya mengharapkan mudah-mudahan itulah juga matlamat Ramadan untuk umat Islam seluruhnya pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih. Saya Nur Syamimi binti Daharin dari Unit Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baru Pedah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Ustaz sudi berkongsi informasi yang berguna bersama warga sekolah. Harapan saya semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, insya-Allah. Ramadan, Ramadan, Ramadan.